'Cause this is my legacy, legacy. This is my legacy, legacy. Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv dalam pengajian pendek kita melalui Injil Markus. Now, kita sudah melihat dan juga mengkaji tentang kenapa dan bagaimana Yesus mati di kayu salib. Itu kalau kamu belum lagi menonton episod video yang lepas, saya sarankan kamu tonton. Di sini kita akan melihat kisah yang terjadi ketika Yesus dimakamkan. Mari saya bacakan dahulu. Saya bacakan melalui Injil Markus bab ke-15 daripada ayat ke-42 hingga ayat ke-47. Saya bacakan melalui AVB Alkitab versi Borneo. Hari sudah lewat petang. Hari itu hari persediaan, iaitu sehari sebelum hari Sabat. Yusuf dari Arimatia, seorang ahli terkemuka majlis agama yang sedang menunggu kerajaan Allah, datang lalu memberanikan hatinya menghadap Pilatus dan memohon untuk mengambil jenazah Yesus. Pilatus heran mendengar Yesus sudah pun meninggal dunia. Lalu memanggil ketua tentera dan bertanya sama ada Yesus sudah meninggal. Setelah mendengar laporan ketua tentera itu, dia pun menyerahkan jenazah Yesus kepada Yusuf. Yusuf membeli kain linen yang baik, menurunkan jenazah Yesus dan mengafankannya dengan kain itu. Dia membaringkan jenazah itu di dalam sebuah makam yang telah digali di permukaan batu pejal. Lalu menggulingkan sebuah batu besar menutup pintu makam itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses memperhatikan tempat makam itu. Ini firman Tuhan. Nah, apabila kita lihat daripada ayat ke-42, dikatakan hari sudah lewat petang, hari itu hari persediaan, iaitu sehari sebelum hari Sabat. Hari bagi orang Yahudi ianya bermula dan juga berakhir lebih kurang pada jam 6 petang. Now, hari Sabat mereka ialah hari Sabtu kita. Dalam hari kita, hari Sabat ialah bermula lebih kurang dalam hari Jumaat 6 petang dan berakhir hari Sabtu 6 petang. Nah, apabila kita baca daripada Markus bab ke-15 ayat ke-34, dikatakan Yesus mati lebih kurang dalam jam ke-9, iaitu pada jam 3 petang. Kalau bagi orang Yahudi, permulaan harinya ialah pada 6, lebih kurang dalam 6 petang. Jadi Yesus, kita perhatikan masa sebelum hari Sabat ialah lebih kurang dalam 3 jam sebelum hari Sabat bermula, iaitu pada 6 petang. Yesus mati pada jam 3 petang, lebih kurang dalam 3 petang, dan Sabat bermula lebih kurang dalam 6 petang. Jadi ada selang 3 jam pada ketika itu. Nah, pada masa inilah dipanggil sebagai hari persediaan, ataupun dalam terjemahan baru Indonesia dikatakan hari persiapan. Dikatakan Yusuf mengambil jenazah Yesus. Itu dalam ayat ke-43. Nah, kebiasaannya tentera Roma ataupun orang Roma akan membiarkan mangsa yang mati di kayu salib itu tergantung di kayu salib untuk mati. Biarkan mereka mereput ataupun dimakan oleh binatang buas, ataupun dibinasakan oleh keadaan cuaca pada ketika itu, sama ada hujan ataupun panas terik, dan dibiarkan mati di situ dan dibiarkan tergantung di kayu salib untuk mati. Kecuali jika ada orang sanggup menguburkannya ataupun memakamkan mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatia kepada Yesus Kristus. Nah, apabila saya membaca petikan ini, saya mendapati bagaimana saya ingin simpulkan petikan ini. Saya ada idea. Ada 10 perkataan untuk menggambarkan siapa dan apa yang dilakukan oleh Yusuf dalam petikan ini. 10 perkataan. Saya harap kamu boleh ingat tentang 10 perkataan ini, dan ini meringkaskan lagi apa yang kita boleh perhatikan dalam petikan ini. Perkataan yang pertama ialah Arimatia. Dikatakan Yusuf dari Arimatia. Kalau kita baca dalam Lukas bab ke-23 ayat ke-50, dikatakan
kota Arimatia di negeri Yudea. Jadi ini bermaksud Arimatia tidak jauh dari Yerusalem. Dan apabila saya perhatikan, kemungkinan besar dia melayani di Yerusalem, iaitu adakah kerana hari Paskah dia pergi ke Yerusalem ataupun melayani di Yerusalem. Tetapi apabila dikatakan Yusuf dari Arimatia, bermaksud dia berasal dari tempat yang dipanggil sebagai Arimatia, iaitu di negeri Yudea, tidak jauh daripada Yerusalem. Itu maklumat yang pertama, Arimatia. Perkataan yang kedua ialah berdiam. Saya melihat watak Yusuf hanya muncul pada saat ini, iaitu ketika apabila kita berfikir, apabila kita membaca, saya membaca dalam Markus bab yang ke-14, ketika Yesus dibicarakan di hadapan majlis agama, dia tidak bertindak apa-apa pun, dia tidak berkata apa-apa pun. Dipendek kata, dia berdiam. Itu perkataan yang kedua. Perkataan yang ketiga ialah perkataan takut. Nah, kalau kita baca dalam Yohanes bab yang ke-19 ayat ke-38, untuk dia takut untuk mengakui bahawa dia seorang murid Yesus. Jadi dia memilih untuk hanya berdiam-diam, dikatakan dalam Yohanes bab yang ke-19. Dia hanya berdiam-diam sahaja, besar kemungkinan kerana dia takut. Itu yang terjadi kepada dia sebelum ini. Dan apabila kita melihat, saya gunakan perkataan yang keempat, iaitu berani. Mungkin selepas dia bergumul tentang apa yang dia lihat tentang Yesus, dia melihat bagaimana Yesus disalibkan, ataupun sepanjang Yesus dibicarakan sampai Yesus disalibkan, dia mendengar apakah kata-kata Yesus, firman yang disampaikan oleh Yesus pada ketika itu, ataupun melihat perbuatan Yesus, ataupun kejadian-kejadian yang terjadi di sekelilingnya ketika Yesus dibicarakan sampailah Yesus mati di kayu salib. Mungkinkah apabila dia bergumul tentang hal ini, memerhati dan mendengar semua ini, dia mulai menjadi lebih yakin, dia menjadi lebih berani. Sebab itu di dalam Alkitab mengatakan dalam ayat yang kita bacakan tadi, dalam ayat ke-43 dikatakan dia memberanikan hatinya, ataupun dalam terjemahan baru Indonesia dikatakan dia memberanikan dirinya. Adapun dalam bahasa Inggeris dikatakan went in boldly. Kalau tadi dia berdiam, takut, sekarang kita melihat dia memberanikan hatinya ataupun memberanikan dirinya. Wow, itu yang terjadi kepada Yusuf. Ayat yang kelima ialah Sanhedrin, ataupun kalau kita lihat dalam petikan ini, kita melihat bahawa dia ialah ahli terkemuka majlis agama, ataupun seorang yang dihormati di majlis agama, dan itu besar kemungkinan dia ialah ahli Sanhedrin, dan itulah ahli keahlian yang sangat besar kedudukannya. Dan ini juga penting juga apabila kita memperhatikan kenapa pada mulanya dia berdiam dan juga takut. Ini mungkin kerana dia ada pangkat yang besar, dia ada kedudukan yang besar, dan kalau dia berbeza pendapat dengan guru-guru agama yang lain, mungkinkah dia akan disingkirkan daripada majlis itu, dan mungkinkah kerana dia ingin berpegang kepada pangkat dan kedudukannya pada ketika itu, dia berdiam dan juga takut. Tapi dalam petikan ini kita melihat dia memberanikan hatinya. Ini kerana sebelum ini dia Sanhedrin, sekarang dia mengaku diri dia sebagai pengikut Yesus Kristus. Nah, yang keenam, perkataan yang keenam adalah karakter. Saya perhatikan Yusuf, saya lihat sebagai seorang yang beriman dan percaya akan firman dan juga janji-janji Allah. Bagaimana saya tahu? Petikan mengatakan begini, dia sedang ataupun sentiasa menunggu kerajaan Allah. Itu ayat ke-43. Selain itu dia juga dikatakan, kalau kamu baca dalam Lukas bab ke-23 ayat ke-50, dikatakan dia seorang yang baik dan benar. He's a good man, just and righteous man. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang karakter Yusuf. Walaupun pada mulanya dia berdiam, takut, tapi sekarang dia menjadi berani. Walaupun tadi seolah-olah dia memegang kepada pangkat dan kedudukannya, tapi sekarang disebabkan karakter dia seorang yang baik dan benar, dan dia sedang menunggu kerajaan Allah, dia tidak takut untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenar.
pada akhirnya. Walaupun dia seorang Sanhedrin, sekarang dia menunjukkan dia juga ialah pengikut Yesus Kristus. Wow, ini kerana karakternya. Nah, ayat yang ketujuh ialah risiko. Ini saya katakan risiko kerana dikatakan dalam petikan ini dikatakan dia menghadap Pilatus. Nah, risiko kerana besar kemungkinan dia juga boleh ditolak oleh permintaannya, boleh ditolak oleh Pontius Pilatus. Dan ini dia mengambil risiko, dia menghadap Pilatus. Kita juga harus sedar bahawa Pilatus dan para pemimpin agama pada ketika itu rata-ratanya ataupun secara umumnya mereka saling membenci ataupun tidak suka antara satu dengan yang lain. Tetapi mungkin kerana apabila Pontius Pilatus melihat keberanian dan determinasi Yusuf pada ketika itu, dikatakan dia memberanikan hatinya, memberanikan dirinya menghadap Pilatus. Mungkinkah kerana keberanian yang ditunjukkannya ataupun determinasi Yusuf pada ketika itu, Pilatus menyerahkan jenazah Yesus kepada Yusuf? Dan ini kita lihat dia sanggup mengambil risiko. Wow. Dan ayat yang ke-8 ialah dinajiskan. Dan ini kita melihat daripada dua sudut. Yang pertama, menurut hukum manusia. Hukum manusia ataupun saya katakan sebagai hukum para pemimpin agama orang Yahudi pada ketika itu yang tidak semestinya menurut hukum Tuhan, tetapi hukum yang mungkin mereka tambah-tambah, hukum manusia. Apabila dia datang ke hadirat Pontius Pilatus di tempat ataupun di kawasan ataupun istana ataupun tempat di mana balai Pontius Pilatus tinggal, apabila dia masuk ke sana menurut hukum mereka telah menajiskan diri mereka sendiri kerana ini bangsa bukan Yahudi. Dan apabila dia datang menghadap Pilatus, dan ini menurut hukum manusia iaitu hukum mereka sendiri, dia telah menajiskan dirinya sendiri. Tapi bukan itu saja. Menurut hukum Taurat, seseorang itu menurut hukum Taurat sendiri dikatakan tidak boleh menyentuh mayat ataupun jenazah. Dan apabila seseorang menyentuh mayat ataupun jenazah, ini bermaksud dia telah dinajiskan dan dia akan dikurungkan ataupun ditinggalkan lebih kurang dalam 7 hari. Barulah dia boleh dibersihkan semula ataupun melayani semula. Dan mungkinkah apabila sekali lagi kalau kita ingin menyatakan tentang risiko, Yusuf sanggup mengambil risiko, dia memegang jenazah Yesus Kristus pada hari, ingat kita sudah baca tadi kan, ini pada hari persiapan, sehari sebelum hari Sabat. Dan dengan itu, kemungkinan besar dia tidak boleh menyambut hari Sabat kalau dia menyentuh jenazah Yesus pada ketika itu. Kerana menurut hukum Taurat, dia telah menajiskan dirinya. Dan saya katakan kalau, kerana besar kemungkinan juga dia mungkin ada pembantu-pembantu yang lain. Mungkinkah para askar juga menolong dia menurunkan Yesus daripada salib dan sebagainya. Dan kita juga tahu mungkinkah dan Nikodemus kita tahu dalam Yohanes bab yang ke-19 ayat ke-39 dikatakan Nikodemus juga menolong Yusuf pada ketika itu. Dan pada masa yang sama kita juga melihat bukan hanya Yusuf, malah Nikodemus juga mengambil risiko menyentuh jenazah Yesus dan juga para pembantu yang lain. Dan dengan ini dia tidak dapat menyambut hari Sabat kerana dia telah dinajiskan. Nah, itu untuk hal yang dia ambil risiko, dinajiskan. Dan juga ayat yang ke-9 ialah ini, melayani. Dikatakan dalam petikan ini, dikatakan dia mengambil jenazah Yesus, dia membeli kain linen, dia menurunkan Yesus daripada kayu salib, dia mengafankan Yesus, dia membaringkan Yesus di makam, dia menggulingkan batu dan dia juga menutup makam itu. Dan di sini kita melihat pelayanan Yusuf selepas kematian ataupun kemangkatan Yesus Kristus. Nah, beberapa perkara juga kita boleh lihat. Besar kemungkinan, sekali lagi saya katakan, bukan hanya Yusuf saja yang ada pada ketika itu, bukan hanya Nikodemus yang kita sudah perhatikan dalam Yohanes, yang kamu boleh rujuk dalam Yohanes bab yang ke-19, tapi juga ada beberapa askar Roma mungkin, dan juga beberapa pembantu Yusuf sendiri, dan juga mungkin para wanita juga menolong dia pada ketika itu. Yang penting Yusuf ialah antara mereka yang
yang melayani Yesus pada ketika itu. Dan besar kemungkinan dikatakan makam di mana tempat Yesus dimakamkan ialah milik Yusuf sendiri. Cluenya kita ambil daripada Matius bab yang ke-27 ayat ke-60, dikatakan itu ialah sebuah makam miliknya, dan menurut konteks miliknya ialah milik Yusuf yang baru. Dan dengan cara ini kita melihat bagaimana Yusuf melayani Yesus. Wow. Dan ayat yang terakhir ialah nubuat. Secara tidak langsung, semua ini yang kita baca ini sebenarnya menggenapi nubuat di dalam Yesaya bab ke-53, iaitu nubuat tentang Mesias yang menderita, adapun the messianic prophecies. Kalau kita pergi hanya kepada ayat yang ke-9, dikatakan kuburnya ditentukan antara orang fasyik dan dalam kematiannya dia bersama kalangan kaya. Kubur ditentukan bersama ataupun antara orang fasik. Ini penting kerana makam itu ialah berdekatan dengan Golgota, berdekatan dengan taman di Golgota sana. Itu kalau kamu rujuk dalam Yohanes bab ke-19 ayat ke-42. Dan dia itu, jadi makam itu ialah di kawasan perkuburan ataupun tempat di mana orang fasik ataupun orang yang mati di kayu salib itu dikuburkan ataupun disalibkan. Jadi benarlah dia kuburnya ditentukan antara orang fasik. Tapi petikan juga mengatakan dalam kematiannya dia bersama kalangan kaya. Dan bagaimana saya boleh tahu ini? Ini apabila kita melihat contohnya dalam ayat ke-46, Yusuf membeli kain linen yang baik ataupun yang terbaik, yang mahal pada ketika itu untuk Yesus. Kerana ingin bergegas sebelum hari Sabat, dia hanya sempat untuk mengafankan Yesus dengan kain linen. Dikatakan juga kalau kita baca dalam Yohanes bab ke-19 ayat ke-39, dikatakan Yusuf dan Nikodemus membawa ramuan mir dan gaharu sebanyak kira-kira 75 pound. Itu banyak sangat ramuan mir dan juga gaharu yang digunakan. Dan dengan itu juga kita juga sudah membaca bagaimana makam yang digunakan inilah makam yang baru, dan ini milik Yusuf. Dan Yusuf kita tahu sebagai seorang ahli Sanhedrin, dia seorang yang kaya. Jadi dalam kematian Yesus, dia dikatakan dikubur ditentukan antara orang fasik, dan dalam kematiannya dia bersama kalangan kaya. Yesus dilayan dengan kain linen yang baik, dibawa dengan ramuan mir dan gaharu yang sebanyak kira-kira 75 pound, dan dia dimakamkan di makam baru orang kaya. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf dan juga Nikodemus dan mereka yang lain ialah mereka secara tidak langsung menggenapi firman Tuhan. Jadi ini 10 perkataan yang menggambarkan siapa dan apa yang Yusuf lakukan kepada Yesus dalam petikan ini. Yang pertama, Arimatea, itu tempat di mana dia berada. Yang kedua, dia berdiam. Yang ketiga, dia takut. Dan ini menunjukkan sebelum dia menunjukkan bahawa diri dia, sebelum dia bagi tahu kepada umum bahawa dia ialah pengikut Yesus yang sebenar. Tapi selepas itu kita melihat ayat yang keempat, perkataan yang keempat, iaitu berani. Dia memberanikan hatinya. Dan kita juga tahu dia seorang Sanhedrin, dan kita melihat karakternya yang keenam, iaitu karakternya. Perkataan yang ketujuh ialah kita melihat risiko yang dia kena ambil untuk melakukan semua hal ini. Malah jawatan dia sebagai Sanhedrin juga menjadi on the line pada ketika ini. Dan perkataan yang ke-8 iaitu dia juga dinajiskan sama ada menurut hukum manusia dan juga hukum Taurat. Dia dinajiskan apabila dia melakukan semua hal ini. Dan perkataan yang ke-9, dia melayani Yesus Kristus dalam kematian Yesus. Dan juga ayat perkataan yang ke-10 ialah nubuat. Dengan secara tidak langsung dia menggenapi nubuat firman Allah. Nah, mari saya ringkaskan dengan tentang hal-hal yang lain dalam petikan ini. Yang pertama, kita juga melihat bagaimana Pontius Pilatus berasa hairan. Kenapa Pontius Pilatus berasa heran? Kerana biasanya orang yang disalibkan akan masih hidup lebih kurang dalam 1 dan paling lama hingga ke 3 hari. Mereka akan diseksa dan mereka akan mati perlahan-lahan. Tetapi apabila diperiksa, dikatakan ayat ke-44, Yesus sudah pun meninggal dunia.
Dan ini sesuai dengan apa yang Yesus pernah firmankan dalam Yohanes bab yang ke-10 ayat ke-18. Yesus pernah berkata, dia sendiri yang berkuasa ataupun ada otoriti untuk menyerahkan nyawanya dan mengambilnya semula. Sebab itu Yesus cepat meninggal dunia kerana dia telah menyerahkan nyawanya, dan ini menunjukkan kekuasaan dan juga otoriti Yesus walaupun berada di kayu salib. Hal yang kedua ialah Yesus benar-benar telah mati. Dikatakan ketua tentera ini memeriksa, dia mengesahkan dan juga melaporkan bahawa Yesus benar-benar telah mati. Dan ini penting kerana ini tugasnya, ini kepakarannya, ini ialah pengalamannya, dan ini kesaksiannya bahawa Yesus benar-benar telah mati. Jadi apabila Pontius Pilatus mendengar hal itu, dia menyerahkan jenazah ataupun mayat Yesus kepada Yusuf. Dan hal yang terakhir ialah saksi-saksi mata. Nah, ini penting. Jika Yesus benar-benar telah mati, maka apabila kita masuk ke dalam Markus bab yang ke-16, dia juga benar-benar telah bangkit semula. Sebab itu sangat penting untuk saya menekankan bahawa Yesus benar-benar telah mati kerana nanti benar-benar Yesus telah bangkit semula. Dalam Injil Markus saja kita melihat banyak saksi. Contohnya Yusuf dari Arimatea sendiri, Nikodemus, dan juga mungkin para pembantu Yusuf. Kedua ialah para wanita, kalau kita lihat daripada Markus bab ke-15 ayat ke-41. Ketiga ialah ketua tentera ini sendiri. Kita juga sedang melihat dalam petikan ini dan juga petikan yang sebelumnya. Secara tidak langsung juga Pontius Pilatus dan juga para pemimpin agama juga menjadi saksi pada ketika itu. Walaupun mereka tidak melihatnya, tapi mereka tahu hal ini terjadi, benar-benar terjadi. Yesus benar-benar telah mati. Dan yang terakhir, kalau kita lihat dalam Markus ini, ayat yang terakhir sekali dikatakan, ayat yang ke-47, Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses memperhatikan tempat makam itu. Ianya sengaja ditulis di sini untuk menyatakan kepada kita bahawa mereka juga saksi-saksi mata tentang kematian Yesus di kayu salib. Dan sekali lagi saya nyatakan, ini untuk menunjukkan bahawa kalau Yesus benar-benar telah mati, maka Yesus benar-benar telah bangkit semula. Dari sini kita melihat Yusuf dari Arimatea. Kita melihat bagaimana dia memberanikan dirinya kerana dia percaya bahawa dia menunggu kerajaan Allah dan dia melihat Yesus sebagai Mesias itu. Dan kita tahu Yesus bukan hanya mati, bukan hanya benar-benar mati, tapi kita juga tahu bersama dengan Yusuf dan juga mereka yang lain, Yesus benar-benar telah bangkit semula. Oleh itu marilah kita mengambil risiko. Daripada kita berdiam dan takut, kita memberanikan diri seperti Yusuf dari Arimatea ini dan terus melayani Yesus Kristus kerana kita tahu Yesus telah bangkit semula. Dan inilah berita baik yang kita akan perhatikan dalam bab yang akan datang. Lihat contoh Yusuf dari Arimatea dan lihat bagaimana kehidupannya berubah apabila dia tahu bahawa Yesus benar-benar telah mati dan dia bangkit semula. Wow, ini firman Tuhan. Haleluya.